Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan siri video yang seterusnya yang akan membincangkan keperluan manusia kepada agama. Semasa saya darjah 2, saya pernahlah teringat satu conversation saya dengan mak saya tentang saya bertanya kepada mak, mak, sebenarnya manusia ni selepas mati dia akan ke mana? Kemudian mak saya menjawab, manusia ni selepas mati dia akan dihitung amalan dia, kemudian dia akan masuk sama ada syurga ataupun neraka. Kemudian saya bertanya lagi, selepas dekat syurga ataupun neraka tu, lepas tu ke mana? Kemudian mak saya bercakap, selama-lamanya. Jadi daripada jawapan mak saya tu, saya cuba membayangkan bagaimanakah sebenarnya kehidupan yang selama-lamanya. Sebab antara perkara yang menyeronokkan saya semasa saya berusia darjah 2, darjah 3 macam tu ialah balik kampung. Sentiasa saya merasakan bahawa kalau balik kampung lama-lama tu seronok. Tapi setelah selama-lamanya, macam mana pula keadaan dia? Maksudnya, adakah keadaan dia akan disapa oleh rasa bosan, tak tahu nak buat apa? Jadi, sering saja sejak daripada conversation tu, perbualan saya dengan mak saya tu, sebelum tidur sentiasa saya membayangkan apa yang saya akan buat dalam syurga. Sebab kita membayangkan syurga tu indah, tetapi lepas dah boring, tak tahu nak buat apa dalam syurga, tak tahu nak main apa dalam syurga, lepas tu agaknya bagaimana? Macam tu tahu, terfikir. Saya tak pastilah sama ada pelajar ada tak terfikir perkara yang sama tentang kehidupan selepas mati yang sifatnya selama-lamanya. Itu tentang satu situasi. Okey, situasi yang kedua pula ialah kita pernah kan dengar kalau orang itu, contohnya artis-artis yang popular, yang kaya, yang glamour, yang banyak peminat, segala serba-serbi dia cukup. Tetapi pernah kita dengar bahawa akhir sekali kehidupan mereka itu mereka ambil dadah, mereka ambil arak sebab mereka berasa tak bahagia. Jangan katakan artis, kita pun pada waktu yang kita rasa macam kehidupan kita kosong, walaupun tak ada masalah dalam keluarga, malah kadang-kadang tu kita sempat lagi pergi melancong, pergi jalan-jalan dengan kawan-kawan. Rasa gembira tu sekejap je lah semasa kita bersama dengan kawan-kawan tu. Tetapi apabila kita balik ke bilik, sorang-sorang, kembali bersama dengan diri kita sendiri, kadang-kadang kita berasa datang balik masalah-masalah, datang balik rasa yang tak seronok, dan tak ada jalan lain untuk kita keluar daripada rasa tak seronok, rasa gelisah tu, melainkan kita menenangkan diri dengan zikir, kita istighfar, kita mohon kepada Allah. Adalah bicara-bicara hati yang kita nyatakan kepada Allah, ya Allah, aku ni macam ni, ya tolong aku ya Allah. Dan sampai akhirnya dalam keadaan kita rintih-rintih kepada Allah tu, kita tertidur dan kemudian kita bangun, hati kita berasa lebih baik, lebih lapang. Jadi sebenarnya fenomena-fenomena soalan-soalan yang macam saya berusia 10 tahun, darjah 2 macam tu, kat mana sebenarnya datang perasaan-perasaan yang macam tu? Mana datang sebenarnya fikiran-fikiran yang macam tu, dan mana datang keadaan hati kita yang gelisah dan ada kalanya dapat ditenangkan dengan zikir-zikir dan amal-amalan yang biasa mak ayah kita pesan kepada kita. Dari mana datangnya? Jadi keadaan itu datang hanya bila kita sedar bahawa diri kita ni sebenarnya bukan sekadar fizikal saja. Diri kita ni ada dia punya dia punya partinya, iaitu hakikat dia, iaitu rohani ataupun roh. Jadi unsur kejadian manusia ini bukan sekadar apa yang kita nampak, rambut hitam, kulit coklat ataupun kulit putih contohnya, tinggi rendah, bukan. Diri kita ni sebagai manusia ni terdiri daripada dua unsur yang sangat bertentangan, iaitu jasad dan juga roh. Roh ni ialah sifat dia tinggi, jasad sifat dia rendah, tetapi Allah Ta'ala gabungkan menjadi satu makhluk yang dinamakan sebagai manusia. Dan dalam diri manusia ni ada dua jiwa. Disebabkan kita ada unsur roh dan jasad itu, kita ada dua jiwa yang Prof. Al-Atas nyatakan sebagai an-nafsul an-natiqah, iaitu jiwa manusia yang bersifat rasional, yang berfikir ataupun dinamakan sebagai hakikat roh kita, dan ada yang dinamakan sebagai an-nafsul al-hayawaniyah, maksudnya diri yang bersifat kebinatangan. Hayawan ni maksudnya binatang, tapi dalam konteks ni bukanlah maksudnya binatang, maksudnya diri manusia yang sifat dia suka hidup, yang dia nak makan, dia nak kahwin, dia nak rehat. Jadi dua unsur ni bergabung dalam satu makhluk yang dinamakan manusia.